Semangat patriotik dizahirkan dengan penciptaan lagu. Untuk paparan berita dari Pulau Mutiara Laut China Selatan, kita bersama-sama Harje Wandi Jack di Labuan. Silakan Harje. Ya Alif, bukti semangat patriotik melalui penciptaan lagu. Pertandingan mencipta lagu Hari Malaysia Anjuran Labuan FM menerima 24 penyertaan. 10 peserta akan dipilih untuk berentap ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada 18 September ini secara maya. Penerbit program itu, McAllister Michael, berkata, pertandingan dianjurkan sempena sambutan Hari Malaysia 2021. Jelasnya, penilaian telah dilaksanakan selama 3 hari sejak 13 September lalu. Cabaran peserta adalah pastinya mereka diminta untuk buat lagu dari lokasi mereka masing-masing mengikut keadaan semasa ketika ini yang mana kita semua sedia maklum. Namun kreativiti mereka dan juga dari segi peralatan merakam lagu mereka tu menjadi sebenarnya cabaran utama bagi para peserta kali ini. Penilaian lagu melibatkan 3 juri bertauliah diketuai Pengarah Perkhidmatan Muzik RTM Datuk Mohzani Ismail, Pengarah Jabatan Penyiaran Labuan Aminah Samsudin Muhammad dan pemuzik tempatan Labuan Sidi Yusof. Johan pertandingan bakal membawa pulang hadiah wang tunai RM5,000, tempat kedua RM3,000 dan ketiga RM2,000. Berbeza penganjuran sebelumnya, tema Malaysia Prihatin dipilih dengan format lagu rakaman video tidak lebih 3 minit dengan sekurang-kurangnya 1 alat muzik digunakan. Turut dipertandingkan kategori video terbaik yang akan menerima hadiah tiket penerbangan pergi dan balik sumbangan syarikat Maswing Sendirian Berhad. Pusat Kawalan dan Rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC Awam di Institut Latihan Perindustrian ILP Labuan ditutup dengan rasminya pada 1 September lalu. Penutupan itu susulan penurunan kes harian COVID-19 di wilayah ini. Bagaimanapun, 2 PKRC iaitu Dewan Serbaguna Perbadanan Labuan dan Hospital Labuan masih beroperasi. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Labuan, Ridwan Muhammad Ismail berkata, PKRC ILP itu beroperasi sejak 6 Jun lalu susulan peningkatan kes positif mendadak akibat penularan varian Delta. Katanya, lebih 1,000 pesakit ditempatkan di pusat berkenaan sepanjang pusat itu beroperasi. Walaupun sekiranya keperluan mendadak diperlukan, jadi mungkin kita boleh ataupun kita akan membuat pembukaan semula sekiranya perkara itu diperlukan. Tapi setakat ini PKRC yang ada iaitu PKRC awam di Dewan Serbaguna PL itu saja kita gunakan di samping PKRC di Hospital Labuan itu sendiri. Beliau berkata demikian selepas simbolik penyerahan bantuan logistik PKRC kepada Pengarah ILP Labuan, Zainuddin Ahmad. Dalam pada itu, asrama pelajar ILP yang dijadikan sebagai pusat kuarantin akan diselenggara berikutan pelajar mula kembali ke institut itu awal Oktober ini. Vaksinasi secara jumpa terus dilaksanakan di Labuan. Kali ini menyasarkan remaja berusia 16 dan 17 tahun yang tidak bersekolah, juga bagi pelajar sekolah tingkatan 4 dan 5 yang tidak berkesempatan mendapatkannya minggu lalu. Ia dilaksanakan menerusi program imunisasi COVID-19 secara berperingkat. Hasil tinjauan berita RTM, pelaksanaan vaksinasi secara jumpa terus turut membenarkan orang awam yang belum mendapatkannya untuk hadir. Proses pemvaksinan berjalan lancar di 2 buah pusat pemberian vaksin, Dewan Darul Kifayah Mawib dan Dewan Mutiara Kolej Matrikulasi Labuan. Sementara itu, rata-rata penerima vaksin remaja yang ditemani ibu bapa masing-masing. Kerajaannya sudah bagi kita kesenangan untuk keluar ke mana-mana sebab kita sudah bervaksin kan, jadi kita boleh bebas untuk ke mana-mana tempat, contohnya Labuan ni pergi Ujana begitu. Terima kasih sebab memberi peluang untuk memberi vaksin. Jadi saya rasa lebih selamatlah kalau pergi mana-mana, saya lebih selamat. Memberi kebaikan and then buat orang bikin kita selamatlah. Baik untuk diri sendiri saya sama dengan keluarga serta saudara mara saya lah. Saya juga sebenarnya ragu mau ambil karena saya sendiri pun takut jarum. Tapi demi kesehatan juga keluarga supaya tidak kena
COVID. Jadi saya buatlah beranikan diri supaya semuanya aman dan selamat. Terima kasih pada kerajaan, saya dapat batching berkali sudah. Selamat tidak sudah jangkitan. Program dilaksanakan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD dengan kerjasama Jabatan Kesihatan Labuan. Sebelum ini, program menyasarkan lebih 2,500 pelajar daripada 12 buah sekolah menengah. Manakala bagi dos kedua pula dijangka bermula awal Oktober depan. Isu kekurangan bekalan telur ayam di Labuan. Jabatan Perkhidmatan Veterinar JPV Labuan membenarkan bekalan telur dibawa masuk dari negeri Sarawak dan Semenanjung, Malaysia. Menurut pengarahnya, Dr. Marisia James Abi, ia dijangka sampai dalam tempoh 1 atau 2 minggu lagi. Pihaknya turut menghubungi pihak JPV Sabah memohon meningkatkan kuota penghantaran telur ke Labuan. Jelas Dr. Marisia, bekalan telur di Labuan berkurangan selepas JPV Sabah menghadkan penghantaran susulan hasil pengeluaran telur ayam di Sabah berkurangan. Ia berikutan stok pengeluaran telur di peringkat ladang di negeri itu mengalami kekurangan dan tidak mencukupi untuk menampung permintaan yang tinggi. Ketika ini, kuota ekspor telur ke Labuan sebanyak 500,000 biji sebulan berbanding jumlah yang sama untuk tempoh seminggu sebelum ini. Dr. Marisia menasihatkan pengguna agar bersabar kerana situasi ini bersifat sementara. Beliau turut menyarankan pengguna mendapatkan sumber protein lain seperti ikan, daging dan ayam selain bergantung kepada telur ayam. Dengan itu, sekian paparan berita wilayah dari Labuan. Terus patuhi SOP ditetapkan. Kembali semula ke Angkasa Puri bersama-sama Alif. Silakan Alif. Baik, terima kasih Harji.